Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak didik cikgu, kita sudah sampai ke tutorial 31 ya. Dah jauh kita perginya. 31 ini bab 8 di mana kita beri tumpuan kepada dasar ekonomi saja dulu. Bab 8 ini juga ada berkaitan dengan dasar-dasar sosial yang kita akan bincangkan dalam tutorial akan datang. Dan untuk tutorial 31 terus saja tanpa membuang masa, kita pergi ke sampel skrip yang ada. Walaupun untuk dasar ekonomi ini tidak ada soalan cuma cikgu akan cuba buat tutorial untuk anak-anak bagaimana nak faham. Okey, ada satu dasar iaitu dasar perindustrian negara. Jika kita perhatikan dasar perindustrian negara ini tidak ada tajuk berasingan seperti dasar-dasar yang lain seperti apa tadi? Dasar pertanian, dasar penswastaan Tetapi dasar perindustrian jika keluar dia ada dalam rancangan Malaysia Cuba kita lihat yang pertama ni. Dasar perindustrian negara, ingat satu di Malaysia keempat, dasar perindustrian negara, satu lagi yang berada di rancangan Malaysia kelima. So, apa perkara-perkara penting di sini? Apabila kita melihat satu-satu dasar, yang pertama kita perlu tahu dasar itu sendiri. Contoh, dasar penting adalah usaha mengkaji kelemahan. Usaha mengkaji kelemahan. Mungkin dia tujuan, mungkin dia peranan. Dan tugas juga mungkin. Yang penting sekarang, cuba ingat perkataan mengkaji kelemahan. Kemudian ada lagi satu kajian. Cuba anak mengkaji kelemahan, kemudian ada satu lagi kajian dasar perindustrian Malaysia dilakukan. Ada lagi satu istilah, pelan induk perindustrian. Apa beza kajian dasar tadi dengan pelan induk? Kajian dasar mengkaji kelemahan. Sementara pelan induk itu hala tuju. Selepas nampak kelemahannya, maka hala tuju industri negara perlu dicari. Dan kemudian ada kaitan dasar perindustrian ini dengan dasar penswastaan dan masyarakat Malaysia. Kerana dasar perindustrian ini banyak melibatkan pihak swasta dan ini bermaksud dia ada kaitan dengan dasar penswastaan dan dasar persyarikatan Malaysia. Penglibatan swasta sangat penting. Contohnya beri ajalah yang mudah-mudah seperti projek Proton. Untuk tajuk dasar perindustrian ini kita boleh teruskan lagi hingga rancangan Malaysia kelima. Dalam rancangan Malaysia kelima ada lain sikit. Kerana dia lebih luas lagi. Bukan otomotif Proton semata-mata. Apa tujuan dasar perindustrian di rancangan Malaysia kelima? Meningkatkan. Tadi mengkaji kelemahan kan? Sekarang meningkat lagi struktur industri ini. Dan antara langkah ke arah meningkatkan ini seperti melonggarkan peraturan. Jadi syarat-syarat untuk hak milik syarikat atau salib pelesenan dan sebagainya dipermudahkan. Begitu juga dengan pelaburan modal asing. Semuanya dilonggarkan. Lain daripada itu, meningkatkan. Guna perkataan meningkatkan ni. Jaga meningkatkan. Meningkatkan. Laju ke cikgu. Saya harap anak-anak faham. Apa lagi yang nak perlu ditingkatkan? Selain daripada peraturan ataupun memudahkan langkah untuk melaksanakan persyarikatan. Yang lain meningkatkan kecekapan. Apa maksud meningkatkan kecekapan? Antaranya kerjasama dengan swasta supaya menjadi lebih berkesan. Kita sedia maklum agensi kerajaan pada masa itu menghadapi ada masalah keberkesanan dalam melaksanakan dasarnya. Maka melibatkan swasta adalah langkah terbaik. Pembangunan luar bandar pula. Tidak ditinggalkan kerana pada masa ini penggunaan tanah perlu lebih cekap. Lain daripada itu, industri desa, selain daripada kegiatan pertanian, perlu dihidupkan. Itu maksudnya penggunaan tanah lebih cekap. Industri desa, seperti kraft
tangan kredit. Kredit juga patut diberi. Pada masa itu, Agro Bank, dulunya dikenali sebagai Bank Tanian Malaysia, menjadi pembantu, pemberi modal, pemberi kredit kepada mereka yang terlibat dalam industri. Dan satu lagi, industri pelancongan juga berkembang ketika ketika rancangan Malaysia ke-5. Dasar-dasar yang lain memang ada dalam buku secara jelas. Yang pertama, dasar pertanian. Kita tengok, meningkatkan pendapatan. Itu satu. Petani pada masa itu pendapatan sangat rendah. Sekarang perlu ditingkatkan. Apa caranya? Pengurusan yang cekap. Okey. Dan kesannya pendapatan pekebun kecil dapat dimaksimalkan. Dan antara yang perlu dimajukan sudah tentu ialah komoditi ekspor seperti getah dan kelapa sawit. Lain daripada itu, penubuhan felda. Bacalah anak-anak. Tetapi ada beza felda ini ialah membuka tanah baru. Hutan belantara dibuka menjadi felda. Dan ada kawasan tertentu, maksudnya kampung-kampung desa sudah dibangunkan. Sudah bukan dibangunkan, sudah dibuka. Tadi belum dibuka, menjadi felda, tanah baru. Yang ini telah dibuka, kampung-kampung tradisional dan sebagainya. Tetapi ingin dimajukan seperti felda. Program ini dinamakan in situ, pembangunan in situ. Tujuannya, kalau tempat itu, kampung-kampung, desa-desa luar bandar itu selama ini begitu rendah produktivitinya, dengan program pembangunan in situ akan berlakulah kemajuan dan peningkatan ekonomi di situ. Cikgu teruskan. Apa dasar lain? Masih dasar pertanian. Dasar pertanian tu ada lagi beberapa strategi. Strateginya antaranya pembangunan secara produktiviti yang lebih tinggi. Contohnya Kemubu, Johor Barat, Selangor Barat. Lain-lain. Hemat sokongan. Hemat sokongan ni maksudnya yang lain-lain lah selain daripada yang kita sebut di atas. Dari segi pemasaran, kalau telah ditingkatkan hasil-hasil ekonomi penduduk, bagaimana nak dipasarkan, kepada siapa? Selain bantuan kredit, subsidi dan penyelidikan ini biasanya melibatkan universiti lah dan juga agensi-agensi kerajaan. Kemudian pertanian juga melibatkan swasta. Ada lagi satu yang perlu anak-anak faham, ialah dasar persyarikatan. Untuk dasar persyarikatan ini, tolong fahami, memang sama-sama membantu pembangunan, dasar-dasar lain pun begitu, tapi syarikat ini matlamat yang lebih penting yang kita perlu faham, kita baca sama-sama. Matlamatnya merangsang penglibatan swasta secara aktif. Maksudnya, pihak swasta perlu masuk dalam sektor ekonomi secara aktif, bersungguh-sungguh. Malah patutnya mereka menganggap Malaysia ini sebuah syarikat milik bersama kerajaan dan swasta. Sama-sama bantu-membantu. Kaki tangan membantu swasta, swasta membantu kaki tangan kerajaan. Sebagai pemilik saham, sama-sama mempunyai kepentingan. Para pekerja dipertanggungjawabkan memajukan syarikat tersebut. Memajukan. Lain, panel perunding. Panel perunding ini pun penting kepada anak-anak pelajar, tengok apa yang cikgu garis-gariskan itu sebagai perkara utama, perkara penting. Lain-lain perkara kerajaan juga setengahnya ditempatkan di swasta. Dan dapatlah berkongsi perkara. Lain daripada itu, semua ini atas kepentingan nasional atau kepentingan negara. Dan kesan yang paling penting ialah keuntungan berjaya dimaksimumkan. Syarikat-syarikat yang tertubuh seperti TNB, barangkali syarikat-syarikat air semua dalam proses persyarikatan dan perswastaan telah maju melalui dasar-dasar ini. Lain daripada itu ada dasar apa? Dasar perswastaan. Dasar perswastaan yang paling penting ialah pada masa itu kerajaan terpaksa menanggung
beban keuangan yang begitu tinggi. Maka penswastaan perlu dilakukan agar beban itu dipindahkan atau beban kerajaan akan berkurang, khususnya dalam pengurusan air. Dulu nama-nama seperti lembaga LLN, lembaga elektrik negara, itu menjadi beban kepada kerajaan. Dan bila menjadi TNB, beban itu berpindah kepada swasta. Itu contohnya lah ya. Kerajaan juga boleh mengalihkan tumpuan dengan mengurangkan beban terhadap sektor yang boleh dilaksanakan ataupun dimaksimumkan dengan pelaksanaan perswastaan syarikat-syarikat. Kerajaan boleh menempuh sektor-sektor pembangunan yang lain. Okey. Dan contohlah, mungkin kerajaan bolehlah beri tumpuan kepada pendidikan, khidmat sosial seperti kesihatan. Jadi tugas-tugas yang ini bolehlah diserahkan pada swasta. Kesannya berlaku peningkatan produktiviti dan juga kualiti perkhidmatan. Apa lagi? Ini kerana sebab swasta biasanya lebih cekap. Dikatakan begitu selalunya berbanding perkhidmatan awam. Dan akhirnya mempercepatkan lagi lah kemajuan pembangunan ekonomi negara. Okey, lain-lain. Apa dasar yang lain? Cikgu tak buat soalan yang ni. Cuma kita sama-sama tasmik dan insya-Allah anak-anak boleh faham. Untuk dasar hala 7 cara baru. Yang ini kita tidak biasa. Itu yang kita perlu lihat ya. Membangunkan kawasan luar bandar juga. Tetapi yang penting sekarang, usaha ini ialah meningkatkan pendapatan. Bukan saja nak majukan luar bandar ini, tetapi nak ditingkatkan pendapatan. Okey. Bagaimana caranya? Perlu buat pelaburan. Okey. Dan strateginya ada 3. Yang pertama, tengok betul-betul. Mana-mana kampung yang terpisah-pisah, kecil-kecil, dikelompokkan kampung-kampung ini. Supaya dapat diberi kemudahan dan sebagainya. Dan lebih senang untuk diurus. Okey, strategi kedua. Ya. Meningkatkan pendapatan tani dan pekerja desa melalui usahawan. Ya, kecenderungan sebelum ini pekebun kecil. Tetapi perlu diambil perhatian di sini ya. Usahawan desa ini bermaksud apa yang mereka lakukan perlu ke arah industri. Ya. Kalau hari ini mungkin industri asas tani berkembang. Hari ini kita tengok seperti industri asas tani. Dan strategi yang ketiga ialah projek pembangunan oleh agensi kerajaan. Okey, kita lihat dengan adanya agensi kerajaan, maka satu-satu aktiviti itu di luar bandar akan dapat ditingkatkan lagi ya. Dasar peningkatan daya pengeluaran negara dasar peningkatan daya pengeluaran ini pula berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi ya. Okey, secara berterusan dan untuk anak-anak dalam situasi mencabar, bukannya sekarang saja ya. Okey, dahulu pun selalu kita kerap menghadapi pelbagai-bagai cabaran. Walaupun pelbagai cabaran berlaku, peningkatan hasil pendapatan juga perlu diambil perhatian. Sangat penting. Apa caranya kali ini? Ya? Dalam keadaan situasi mencabar, kekurangan tanah, ya, semakin lama penduduk manusia semakin ramai. Jadi yang penting sekarang mengurusnya, dan penggunaan sumber yang ada itu, okey, rakyatnya, petaninya, penduduknya. Dan yang paling penting kita tidak melakukan pembaziran. Okey. Dan sedia bersaing dengan di peringkat yang lebih tinggi. Dan hari ini memang kita dah nampak lah bagaimana negara kita mampu bersaing dengan di peringkat antarabangsa. Yang lain itu boleh dilihat ya. Dasar kependudukan ini satu dasar yang diperkenalkan untuk meramaikan penduduk hingga 70 juta penduduk menjelang 2100. Apa tujuannya? Ya. Diharap apabila penduduk itu bertambah dalam jangka masa panjang, belekalan tenaga kerja rakyat itu sendiri akan mencukupi dan produktif. Yang lagi satu penting, pasaran 70 juta itu sendiri boleh menjadi pasaran. Rakyat yang ramai menjadi kekuatan politik dan keselamatan negara. Kita tengok kuasa-kuasa besar memang mereka menjadi terlalu kuat seperti China, ya, India, Amerika Syarikat. Mereka ini mempunyai penduduk yang sangat ramai ya.
Dan yang penting sekali, kadar pertumbuhan penduduk ini perlu serentak dengan peningkatan sosioekonomi. Ya. So, yang lain-lain cikgu harapkan anak-anak boleh lihat, dan insya-Allah percayalah cakap cikgu, setiap usaha itu pasti akan ada kejayaannya. Jadi tidak ada soalan cikgu buat untuk dasar-dasar ini. Anak-anak tasmiklah sendiri, dan kita akan buat soalan dalam pusingan yang lain. Dan ketika itu kita mungkin memilih beberapa dasar tertentu saja. Pusingan yang kedua atau pusingan ketiga. Tengok keadaan, ya. Terima kasih, itu saja untuk tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, jumpa lagi.